Salam sejahtera total, nama saya Hossein. Saya dah berkhas 21C. Rantis nombor saya adalah 211220702. Ahli kumpulan saya ada Lim Xiu Zhi, Nurul Hidayah binti Muhammad Noor, Nurun Adirina binti Hasrul. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan. Inflasi merupakan suatu kenaikan harga barangan dan perkhidmatan dalam satu tempoh masa tertentu. Kadar ekspor merupakan penghantaran barang atau komoditi tempatan dari Malaysia ke negara lain melalui darat, laut atau udara untuk tujuan perdagangan. Inflasi berlaku apabila permintaan terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan melebihi pengeluaran sesuatu barangan dan perkhidmatan dalam satu tempoh masa tertentu. Inflasi terbagi kepada dua, iaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi desakan harga. Hampir semua negara di seluruh dunia mengalami inflasi disebabkan penaikan harga bahan mentah, penawaran wang yang tidak dikawal, produktiviti merosot akibat bencana alam dan tahap teknologi yang rendah. Sebagai contoh, inflasi yang berlaku di Malaysia pada tahun 2010, ketal yang dijual kepada negara luar ialah sekilo RM2.50. Tetapi pada tahun 2020, ketal yang dijual kepada negara lain adalah RM4.50. Ini menunjukkan inflasi berlaku antara 10 tahun. Inflasi yang berlaku di negara Malaysia menyebabkan harga barangan ekspor relatif lebih mahal daripada barangan buatan negara lain yang sama kualiti dan jenis. Hal ini akan menyebabkan nilai ekspor Malaysia berkurang. Hubungan antara inflasi dengan ekspor adalah negatif. Semakin tinggi kadar inflasi, semakin rendah ekspor Malaysia. Sebagai contoh, penurunan perubahan kadar inflasi pada tahun 2012 sebanyak 47.63% menyebabkan penurunan nilai ekspor sebanyak 6.16%. Kebiasaannya, kesan inflasi terhadap ekspor Malaysia adalah bersifat panjang. Disebabkan peningkatan inflasi dengan mendadak di Malaysia, justru penganalisis trend sumbangan inflasi dan ekspor di Malaysia dan pengkajian kesan inflasi terhadap ekspor di Malaysia akan dilakukan dalam kajian ini untuk mengenali sumbangan inflasi dan ekspor di Malaysia dan kesan-kesan inflasi terhadap ekspor Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Azila Zainul Abidin. Saya Nur Ain Adrina binti Hasrul, nombor matrik 211220629 akan menerangkan mengenai metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Dalam bab metodologi ini akan menerangkan mengenai reka kajian, kaedah kajian yang telah dijalankan untuk memastikan perkaitan yang wujud antara kesan inflasi terhadap ekspor Malaysia. Dalam mengkaji kesan inflasi terhadap ekspor Malaysia, penelitian ini bertujuan untuk melihat secara empirik terhadap pengaruh kenaikan harga iaitu inflasi dan kadar pertukaran asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Kajian ini telah menggunakan data tahunan dari tahun 2010 sehingga tahun 2020. Kesemua data ini diperolehi daripada data sekunder iaitu melibatkan laporan ekonomi Malaysia, Bank Negara dan semakan statistik perdagangan Malaysia. Pemboleh ubah yang digunakan dalam kajian ini ialah kadar perubahan ekspor, kadar inflasi dan keluaran dalam negara kasar. Terdapat dua jenis kaedah yang digunakan iaitu kaedah memperolehi data dan kaedah menganalisis data. Pekaji telah memperoleh segala maklumat melalui data sekunder semasa menjalankan kajian. Sekunder merupakan semua maklumat yang digunakan untuk menyokong keperluan data secara tidak langsung. Pekaji telah memilih bahan internet sebagai data sekunder dalam kajian ini. Data yang diperolehi dianalisis melalui data sekunder dengan mengira pola aliran dan kadar perubahan ekspor. Data yang diperolehi melalui data sekunder kemudian akan ditafsirkan dalam satu bentuk jadual dan kemudian dipersembahkan dengan menggunakan graf. Sekian itu sahaja yang dapat saya bentangkan bagi tajuk metodologi bagi kajian ini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, Dr. Zila. Saya Lim Xiu Zhi. Nombor matrik saya ialah 211220557. Saya akan membentangkan bahagian analisis kajian iaitu trend sumbangan inflasi dan ekspor di Malaysia dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Berdasarkan graf di atas, inflasi telah meningkat dari tahun 2010 kepada tahun 2011 iaitu dari 1.72% kepada 3.17%. Dan kadar perubahan inflasi mencapai paling tinggi iaitu 84.3%. Menurut bekas Timbalan Menteri Kewangan Dato' Chua Tee Yong, beliau berkata kadar inflasi Malaysia dijangka meningkat kerana kerajaan akan melaksanakan program cukai barang dan perkhidmatan iaitu GST dan kerajaan haruslah menguatkuasakan Akta
perazingan 2010 bagi menggalakkan persaingan perniagaan yang sihat. Pada tahun yang sama, kadar perubahan ekspor ialah 10.08% kerana ekspor Malaysia adalah ditrend meningkat. Antara sebabnya ialah berlaku peningkatan dalam klasifikasi produk seperti barangan elektrik dan elektronik, gerollan petroleum, besi dan geluli. Selain daripada itu, pertumbuhan ekspor Malaysia juga disumbangkan oleh kenaikan ekspor ke beberapa negara luar seperti Amerika Syarikat, India dan Kesatuan Eropah. Pertumbuhan ini berlaku secara bulan ke bulan. Selain itu, inflasi pada tahun 2014 ialah 3.14% dan menurun sedikit pada tahun seterusnya. Kadar perubahan tahun ini ialah 48.82%. Menurut bekas Gubernur Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, beliau berkata prestasi KDNK adalah kukuh kerana peningkatan penggunaan domestik dalam perkhidmatan dan pembuatan. Seterusnya, ekspor Malaysia meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Kadar perubahan ekspor dari tahun 2014 ialah 0.53%. Pertumbuhan pasaran ekonomi di negara-negara Asia telah meningkatkan ekspor Malaysia. Hal ini demikian kerana terdapat permintaan yang tinggi terhadap barangan perkilangan, barangan elektrik dan elektronik. Selain itu, inflasi pada tahun 2017 ialah paling tinggi. Seterusnya telah menurun dengan banyak pada tahun seterusnya. Hal ini terjadi kerana indeks bagi kumpulan pengangkutan menunjukkan peningkatan. Selain itu, harga purata bagi 1 liter petrol RON 95 ialah RM2.27 berbanding dengan RM1.90 pada tahun 2016. Manakala RON 97, harga purata juga meningkat dari tahun 2016 kepada tahun 2017. Tambahan pula, ekspor telah meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Peningkatan antara dua tahun ini ialah 70,651 juta. Keadaan ini berlaku kerana program-program promosi ekspor telah berjaya menghasilkan nilai jualan sebanyak 6.24 bilion. Tujuannya adalah untuk memacu ekspor bagi sektor sasaran, tamsilnya minyak dan gas dan ICT. Akhirnya pada tahun 2019 hingga tahun 2020, inflasi telah menurun dari 0.66% kepada negatif 1.14%. Kadar perubahan inflasi pada tahun 2019 ialah negatif 31.96%. Keadaan yang sama berlaku dalam segi ekspor Malaysia. Kadar perubahan ekspor pada tahun 2019 ialah negatif 0.54%. Menurut Ketua Perangkaan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir, beliau mengatakan bahawa penurunan indeks harga pengguna itu IHP ialah disebabkan oleh penurunan indeks pengangkutan dan perumahan. Dalam segi ekspor pula, walaupun ekspor Malaysia telah menurun sedikit, tetapi masih terdapat beberapa barangan ekspor yang meningkat antara 2 tahun ini. Contohnya, keluaran minyak kelapa sawit, barangan kayu dan hasil keluaran kayu, dan barangan getah asli telah meningkatkan dari 21.9 juta kepada 293.7 juta pada tahun 2019. Kesimpulannya, inflasi paling tinggi ialah 3.8% pada tahun 2017. Kadar perubahan inflasi terendah ialah negatif 74.47% pada tahun 2018. Manakala ekspor tertinggi ialah pada tahun 2018 dan kadar perubahan ekspor yang terendah ialah negatif 2.12% pada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Nur, nombor metrik 211220043. Saya akan membentangkan tajuk kesan inflasi terhadap ekspor Malaysia dari tahun 2010 hingga tahun 2020 yang ditentukan melalui perhitungan nisbah jumlah ekspor dan jumlah inflasi di Malaysia pada tahun yang dikaji. Semakin tinggi nilai peratusan inflasi terhadap ekspor, semakin tinggi harga barangan ekspor. Oleh itu, kesan inflasi terhadap ekspor dapat dirungkaikan berdasarkan kajian tersebut. Salah satu kesan inflasi terhadap ekspor iaitu permintaan terhadap barangan ekspor berkurang. Hal ini boleh dikatakan demikian kerana daya saing industri tempatan merosot dan seterusnya pengeluaran berkurang akibat kos pembuatan yang tinggi. Selain itu, barangan ekspor yang diterima oleh negara luar menjadi mahal. Apabila perdagangan antara bangsa berlaku, akan mendorong masyarakat luar sukar untuk mendapatkan barangan, terutamanya barangan keperluan. Walaupun permintaan barangan ekspor tetap meningkat, sebagai contoh, tahun 2010 hingga tahun 2011 menunjukkan jumlah inflasi tinggi sebanyak 1.45% kepada 3.17% semasa peningkatan jumlah ekspor. Yang kedua, kesan inflasi iaitu kadar pertukaran wang negara turut menurun. Seperti mana sedia maklum, jika mata wang negara Malaysia jatuh,
maka negara luar dapat membeli barangan ekspor dengan jumlah yang banyak. Hal ini merupakan perkara positif untuk Malaysia dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, pelibatan pekerja dalam sektor pembuatan barang ekspor yang rendah seiring tingkat upah tinggi kerana setiap sektor yang menggunakan teknologi dan automasi yang canggih akan berupaya mengekalkan pengeluaran dengan penggunaan sumber manusia yang optimal dan kesan yang minimum. Kesan inflasi yang ketiga iaitu peningkatan perbelanjaan agregat walaupun ekonomi sudah mencapai guna tenaga penuh. Hal ini berlaku disebabkan oleh perbelanjaan modal yang tinggi iaitu harga input, kos upah, cukai input, tingkat teknologi dan kos pengeluaran oleh firma. Sebagai contoh, sebahagian besar pelaburan aset tetap oleh firma ialah penggunaan jentera dan teknologi tinggi yang berintensifkan import. Barangan model ini boleh, namun industri-industri terpaksa menghasilkan keluaran yang banyak untuk mencapai objektif perdagangan Malaysia ke arah kemajuan ekonomi seperti negara Jepun. Inflasi yang keempat iaitu peningkatan kuasa beli wang akibat pengurangan kos harga input atau dikenali sebagai kos pengeluaran. Sebagai contoh, apabila kos pengeluaran seperti bahan mentah menurun dapat menghasilkan produk dan pelbagai bekalan pembuatan yang banyak, maka tidak dapat dinafikan lagi jumlah ekspor pada tahun tertentu tinggi dan seterusnya permintaan barangan ekspor di Malaysia amat memberangsangkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan kos hidup rakyat meningkat secara drastik dan penurunan taraf hidup mereka sebagai kesan inflasi. Tambahan pula, agihan faktor-faktor pengeluaran seperti adalah tidak cekap dan ekonomi negara turut mengalami kerugian. Bagi pemula, inflasi terhadap ekspor dapat menjatuhkan pendapatan benar individu dengan ketara kerana kesan agihannya amat mengecewakan. Kesan yang terakhir iaitu tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan tahun yang mencabar bagi seluruh dunia dengan kejutan pandemik COVID-19 yang membawa impak besar kepada ekonomi global. Walau bagaimanapun, prestasi barangan Malaysia menunjukkan peningkatan harga barangan ekspor ini oleh keluaran petroleum bertapis, minyak kelapa sawit dan hasil keluaran berasaskan minyak kelapa sawit. Data jumlah inflasi ke atas ekspor merupakan nilai susut dari tahun 0.66% pada tahun 2019 kepada negatif 1.14% pada tahun 2020 ketika pandemik COVID-19. Data ini didorong oleh peningkatan ekspor dengan kadar menurun dan pengurangan import masing-masing. Sekian itu saja perbincangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nur Azila Zainul Abidin. Pada hari ini saya akan membentangkan kesimpulan dan cadangan bagi tajuk kesan inflasi terhadap ekspor Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Ain Adrina binti Hasrul, nombor matriks 2112200629. Kadar inflasi yang tertinggi adalah pada tahun 2017, iaitu sekitar 3.8% dan ekspor negara merupakan sebanyak RM960,508 juta. Dan pada tahun berikut, kadar inflasi berlaku penurunan iaitu sebanyak 0.67% yang dicatat pada tahun tersebut. Dan ekspor negara merupakan sebanyak 1,033,159. Data ini menunjukkan hubungan inflasi dengan ekspor negara iaitu semakin tinggi kadar inflasi, semakin rendah nilai ekspor negara. Ini akan menyebabkan pendapatan negara berkurangan dan nilai import akan melebihi nilai ekspor Malaysia. Ini menunjukkan nilai ekspor Malaysia menurun. Pendapatan negara menurun manakala pembelanjaan negara akan melebihi pendapatan negara. Bank negara terpaksa mengeluarkan lebih banyak wang untuk menampung perbelanjaan negara. Maka ini akan menyebabkan berlakunya inflasi. Cadangan yang dapat saya berikan bagi mengurangkan inflasi adalah mencipta teknologi dan inovasi baru. Melalui penciptaan ini, pengeluar dapat menggunakan strategi pemasaran dan teknik pengeluaran teknologi yang baru. Kesannya, ia dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran dan ekspor negara. Melalui teknologi baru, kos pengeluaran dapat dikurangkan dan kualiti pengeluaran dapat dikekalkan meskipun ditawarkan pada harga yang lebih. Selain itu, kerajaan harus mengeluarkan peraturan yang lebih berkesan untuk meningkatkan jumlah pengeluaran. Bagi meningkatkan semangat dan prestasi pengeluar untuk memenuhi target dan ditetapkan, kerajaan boleh memberikan ganjaran seperti subsidi. Itu sahaja yang dapat saya bentangkan bagi keseluruhan pembentangan ini. Sekian, terima kasih.